ayat-ayat Allah. Kalau kita yang bukan komunis ni pun, okey, kalau kita yang tidak menganut komunis, kita yang meyakini adanya Allah, tetapi kita punya karakter yang sama ni, kita pun sangkut juga. Kita pun dianggap tidak tahu gunakan akal. Okey? Pertama, ada mata tapi tak tengok ayat-ayat Allah. Ada telinga tak dengar apa yang Allah pesan. Tak tengok kekuasaan Allah. Ini pun masalah juga. Ini kita katakan hati yang mati. Okay? Walaupun dia tidak tanggal syahadahnya, tapi hati mati. Bila mati, dia ingat apa naknya. Dah mati tak ada apa lagi dah. Tak payah fikir dah. Tak fikir dia nak solat, tak fikir dia nak buat pahala, tak fikir nak sedekah, tak fikir apa-apa. Dia tak fikir akhirat dah. Itu mati dah. Okay? Sebab itu, mereka kata pernah jumpa seorang sahabat yang bercita-cita peringkat awalnya, bukan peringkat awalnya, sudah ada lintasan dalam kepalanya untuk meninggalkan Islam, untuk berpindah ke luar negara bersama anak dan suaminya, jual semua rumah, jual semua kereta, dan sampai di sana mereka bekerja sebagai sukarelawan di church, hanya kerana anak mereka nak belajar di luar negara. Okay? Jadi dalam adalah hamba Allah pesan, minta Umi jumpa dia sebelum dia berangkat. Okay. Dia kata bila nak berangkatnya minggu depan, gini-begini, matlamatnya apa, cubanya apa, nak bagi anak dapat kesempatan belajar luar negara. Okey. Jadi agak-agak dua-dua pergi sana tu kerja apa. Husband pergi dulu. Husbandnya pergi dulu, kemudian isterinya tinggal dulu untuk nak letak jawatan, uruskan kerja, uruskan macam-macam benda. Jadi bila mintanya sekarang ni suami bekerja di mana? Kalau di sana dia nak hidup macam mana? Anaknya dia bawa, ada 3 ke 4 kata Salome. Mereka sekarang jadi sukarelawan di church. Mereka declare ataupun mengisytiharkan diri mereka miskin, ataupun kata sini asnaf lah. Okay? Jadi kalau kita mendaftar di church, kita kata kita ni miskin ataupun kita nak asnaf, maka church kalau ada kerja banyak, maka church akan ambil kita jadi sukarelawan. Anak-anaknya jadi tukang nyanyi choir di church. Kemudian kita katakan dia akan diberikan supply makan percuma. Jadi maknanya tak disusah hatilah. Maknanya dia tak ada masalah. Tapi akhirnya bila tanya macam mana gaya nak mati. Alah, nak mati sama je, semua jadi bangkai. Semua jadi bangkai, buat apa nak pusing sangat pasal dah mati. Kita dah mati tak payah pusing apa-apa. Memang dah mati tak payah pusing apa-apa, tapi semasa hidup lah kita nak pusing mati ke tak mati. Alah je, kalau dah mati campak longkang pun tak ada bezanya. Tak ada bezanya. Allah. Jadi maknanya pada Umi lah, kalau itu cara dia menjawab, kita dah tak boleh nak masuk apa-apa lagi dah. Dia sudah melihat hidup ini paling besar, dunia ini paling besar, dan melihat akhirat tu kecil saja. Bila siapa yang sudah melihat akhirat itu kecil, maka datanglah nanti hati yang mati, hati yang sakit, dan hati yang tidak lagi melekat dengan akidah. Ini yang kita paling takut. Okay? Maka kalau boleh kita tak anggap jadi begitu. Dan orang-orang yang fahaman komunis ini ialah mereka yang sudah menolak 100%. Menolak 100% adanya kuasa luar biasa, adanya kuasa Allah, adanya penciptaan-ciptaan dan sebagainya. Okey. Maka apa yang terjadi pada mereka? Okey. Inilah di antara orang-orang yang paling dihina Allah. Kalau kita tengok dalam surah Al-Hajj, ayat 18. Okey. Surah Al-Hajj ayat 18 yang bermaksud, kita kata, dan barang siapa yang dihina Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memuliakannya, yang mampu memuliakannya, atau yang memuliakannya. Maknanya kalau orang yang sudah menafikan adanya Allah, sebab itu kita kata orang yang tidak meyakini adanya Allah sudah terjun jadi macam syirik, kita kata, ataupun meyakini yang lain ada daripada sama dan besar dengan Allah, ataupun tidak meyakini Allah langsung, maka mereka sudah dianggap Allah sebagai keluar longkang dah keluar garis dah. Okey. Mereka sudah dianggap di mata Allah paling hina, dan tidak ada siapa-siapa yang boleh mengangkat dia jadi mulia. Ini kekuatan yang nak diingat pada kita sekali kita terjebak. Kalau kita tak benar-benar bertaubat, tak benar-benar mengangkat diri, kita di antara anak orang-orang yang Allah kata termasuk dalam golongan orang-orang yang hina. Bila orang-orang yang dihina Allah, dia tak nampak Allah tu penting, dia tak nampak Allah tu besar, dia tak nampak Allah bagi rezeki, dia tak nampak lagi Allah tu berkuasa melakukan apa saja.
Ini yang kita paling takut. Sebab itu yang jadi komunisme itu kerana mereka sudah memegang kuasa sebesar-besarnya. Sebab itu mereka menjadi manusia sekejam-kejamnya. Sebab itu setengah bijak pandai kata penjara paling kejam ialah penjara di negeri China. Penjara paling kejam. Bunuh orang menggunakan titik-titik air. Ya Allah. Sampai akhirnya orang itu gila. Okey, kerana terlalu lama dititik air, titik 1, 2, 3 ke otaknya bertahun-tahun. Okey, ini contoh antaranya. Kemudian kalau kita tengok orang yang hatinya mati ni tadi, mati, ini dah tentulah bukan Islamnya. Kita yang Islam ni, kita yang Islam yang ada Al-Quran ni harus juga mengkaji. Yang tadi kita kata hatinya sakit, hatinya mati, hatinya hidup ke tak hidup. Kalau hatinya mati, mati terus, tak nampak Tuhan dah. Okay, itu yang akhir tak nampak dosa, tak nampak pahala. Akhir terjebak pada maksiat-maksiat. Kita tengok surah An-Nur. Ada surah An-Nur ayat 39. Surah An-Nur ayat 39 kata apa? Amal mereka. Ini pada kita yang Islam yang masih beramal. Ataupun yang apa saja kebaikan yang dibuat oleh mereka itu. Semuanya seperti Fata Morgana. Fata Morgana yang kata-kata di tanah yang datar. Nampak macam ada air tapi kalau pergi tak ada airnya. Artinya tidak diterima. Nampak macam beribadah, nampak macam buat baik tapi Allah tolak. Allah bayang-bayangkan macam baik tetapi sebenarnya tidak ada maknanya di sisi Allah. Maka mari kita semak supaya kita tidak merasa bahawa Allah itu begitu, Allah ini begini. Jangan meyakini bahawa Allah itu tak kuat ke, Allah itu begitu dan begitu. Jangan. Allah Maha Kuat, Allah Maha Agung, Allah Maha Berkuasa. Ini kekuatan paling besar. Sebab itu komunis merasa mereka paling besar. Sebab itu mereka menjadi manusia paling kejam. Kerana kepada mereka, kuasa mereka lah segala-galanya. Okey. Ataupun kita katakan, dalam surah Ibrahim, orang-orang yang begini, orang yang menolak Allah ini, ataupun orang yang tidak meyakini atau tidak taat dengan apa yang Allah bagi, ataupun tidak menerima syariat yang Allah bawa, atau yang Nabi bawa, maka kita katakan dalam surah Ibrahim ayat 18, dia kata apa? Amal-amal mereka. Walaupun buat baik buat segala-gala benda pun, amal adalah seperti debu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Artinya ibadahnya seperti debu atas tunggul ke, atas bumi ke yang ditiup angin kencang. Artinya tidak meninggalkan apa-apa kebaikan. Tidak meninggalkan apa-apa kebaikan. Ini yang kita paling takut. Sebab itu kita kena pegang balik keyakinan bertuhan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sebesar-besarnya dalam setiap gerak kita. Dalam setiap perbuatan kita. Jangan sampai kita terlepas. Kita kasi kita berkuasa, kita kasi kita yang berhak, kita kata kita yang paling mampu. Jangan. Okey. Kita ingat balik kita ni hamba. Bila hamba banyak yang tak betul, mana yang meragam, mana yang salah. Ini kekuatan yang ada pada kita yang berakidah. Tapi komunis tak ada akidahnya, tapi mereka hanya berpegang kepada kuasa yang mereka ada dan apa yang mereka lihat. Okey. Maka kita katakan, kalau kita tengok dari surah At-Taubah, orang yang tidak dapat hidayah ini, ataupun orang yang sudah memegang, sudah menutup hati dan mematikan hati, rapat hatinya tertutup daripada Allah, kata hati mereka telah dikunci mati. Hati mereka sudah dikunci mati. Bila kunci mati tak boleh buka dah. Okey? Maka mereka tidak mengetahui. Okey? Bahagianya beriman dan bahagianya berjihad. Ini yang kita kata rugi. Maknanya buat kerana manusia, kerana dunia. Kerana manusia, kerana dunia. Kerana manusia, kerana dunia. Tak ada kerana Allahnya. Maka sekali lagi, rugi paling besar. Ini di antara orang-orang yang Allah benci, orang-orang yang Allah tak suka, atau orang-orang yang kalau boleh Allah tak nak jadi pada kita. Okey. Kemudian itu tadi kita kata komunis. Kemudian ada satu lagi. Satu lagi pahaman yang Allah paling benci ialah adanya kumpulan-kumpulan ateis. Kumpulan-kumpulan yang nak bebas dari Allah juga tidak mengakui adanya Allah. Tidak mengakui adanya Allah. Ini pun letih juga. Okay?
Maka mereka ini memiliki, kita katakan, bukan saja cacat fikiran, bukan saja kotor fikiran, tapi sama juga terkebelakang cara berfikirnya yang busuk dan pendek dekat dengan, maknanya cara berfikir yang paling pendek, paling kotor, paling tak ada boleh digunakan, paling kuno, paling terkebelakang. Itu yang kita kata atheist hari ini sudah mula nak masuk ke negara kita untuk kita jadi free thinker. Dia tak sebut atheist, dia sebut free thinker. We are free thinker. Allahu Akbar. Kalau otak Allah jadikan, macam mana nak jadi free thinker? Ya, kalau nak jadi free thinker ni, kalau boleh otak tu dia buat sendiri. Ini otak-otak Allah kata nak free thinker. Itu yang otak yang paling busuk, paling tidak ada faedah, paling tidak bermakna. Okay? Sebab itu kita kata kalau lihat di surah apa lagi? Okay. Kalau kita kata kumpulan atheist ini ataupun kita kata free thinker ini, mereka ini pahamannya apa? Tak percaya adanya juga tak percaya pada Allah, penyimpangan terhadap fitrah manusia. Itu yang datang kita kata Charles Darwin kata manusia dari monyet itu. Bila bila dikaji akhirnya tidak terjawab. Macam mana boleh manusia jadi monyet akhirnya lama-lama jadi manusia? Dok. Tak ada hakikatnya. Tak ada fakta sebenarnya. Tapi oleh kerana yang diwar-warkan itu sebagai satu falsafah yang sangat hebat dan tidak ada orang yang setakat itu mampu mematahkannya, maka Charles Darwin dengan teorinya itu menjadikan dia popular, tapi dia sesat barat sebenar-benarnya. Paling sesat barat. Kerana tidak meyakini bahawa manusia adalah dari ciptaan Tuhan. Maka kita kata Allah berfirman, maka kita katakan orang yang free thinker ataupun orang yang atheist ini adalah orang yang paling sesat, yang paling berdosa, ataupun yang kata merupakan dosa besar yang pernah dikenal di bumi. Okey, dosa yang paling besar yang pernah dikenal di manusia, yang pernah tercipta di bumi ini. Okey, sebab itu Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 10. Tadi ayat 18, sekarang ni Allah berfirman dalam ayat surah Ibrahim ayat 10. Apa maknanya? Apakah ada keraguan-raguan kamu terhadap Allah? Adakah kamu masih ragu-ragu? Sebab orang yang kita kata free thinker ini, dia kadang-kadang dia kata dia tahu ada Tuhan, tapi dia kata dia tidak percaya adanya Tuhan. Ada juga orang yang dia kata saya percaya Quran tapi tak percaya hadis. Saya hanya pegang Quran saja, hadis ni semua manusia buat. Nabi tu saya tak rasa penting dalam hidup saya. Ini kita kata etis yang dah 2/3 lah, etis dengan 1/3 je kot kalau Allah terima balik. Tapi siapa yang menolak Allah dan menolak Rasulullah, menolak Al-Quran ataupun menolak hadis, maknanya tidak diterima sebagai orang mukmin. Ini pun satu hal yang kita nak angkat. Sebab itu sekali lagi mari kita sibukkan diri kita bukan sekadar baca Quran, tapi juga membaca hadis-hadis Nabi, mengingat apa isi-isinya. Kalaupun tak boleh hafal, ingatlah. Okey, kalau bab ini Nabi kata apa, bab ini Nabi kata apa. Ini contoh supaya kita benar-benar jelas dengan pendirian dan benar-benar jelas untuk dihujahkan kepada anak-anak. Okay, kenapa etis ini salah? Kenapa free thinker ni tak boleh? Kerana kita tidak boleh lepas sana. Kalau kita kata, kalau free thinker kamu dicipta oleh siapa? Siapa cipta kamu? Maka dia akan masuk kepada sains. Mak dan ayah bersama, maka keluar air mani dan sebagainya. Tapi dia tidak mahu menyelitkan bahawa air mani itu terbina akhirnya atas izin Allah dan manusia tercipta dalam janin dan janin itu dibesarkan oleh Allah dan akhirnya Allah izinkan dia ke bumi dan dibesarkan. Mereka tak hendak fakta ini. Okey. Ini sebab itu dia kata alam semula jadi. Wah, kempen alam semula jadi. Woi. Bakat semula jadi. Betul? Apa lagi semula jadi? Cantik semula jadi. Oh, bakat semula jadi. Oh, jangan. Tak ada yang semula jadi. Semuanya dijadikan. Semuanya ciptaan Allah. Semuanya dijadikan. Ini hutan keindahan, pantai semula jadi. Tak ada semulanya. Okay, ini di antara dakwah-dakwah macam mana nak melekangkan kita dengan keyakinan bertuhan. Okay. Kalau ada yang semula jadi itu maknanya Tuhannya kosong lah tu.
Kerana tidak ada yang ada kalau bukan pada penciptanya. Tak ada yang ada kecuali ada penciptanya. Ini kekuatan-kekuatan. Sebab itu kita nak pemudahkan pada anak-anak. Tak ada benda yang membuat kamu lepas dari Allah. Kamu pergilah ke mana pun, kamu pusinglah ke mana pun, kamu buatlah apa pun, kamu makanlah apa pun. Pasti Allah bersama. Kekuatan ini yang nak tunjukkan dalam amali kita. Dalam pergerakan harian kita. Supaya kita nampak sebagai contoh kepada anak-anak yang dibuat ini kerana Allah. Yang suruhnya Allah, yang buat kerana Allah, balasnya Allah.